what's up guys, what's up gang, what's up. Alright guys, kali ni kita berada di Tanjung Ru. Port dia memang terbaik sebelum kiamat. Ini port pantai ni Mikael lah yang cakap. Aku mula-mula tak percaya sebab dia bawa agak jauh kak. Masuk ke dalam, ada ke pantai yang cun ni? Sekali tengok, aku agak terkejut kat pasal memang pantai dia memang nice gila, memang awesome gila. Dan tempat ni aku rasa memang cool lah kalau korang nak buat OOTD kan, nak ambil gambar. And pemandangan dia memang Masya Allah, memang cantik gila guys. Dia punya pemandangan dia memang something yang aku ingat benda macam ni hanya kau boleh dapat dekat Phuket aja tau. Rupanya dekat Malaysia lagi nice guys. Memang cantik guys. So aku nak pusing-pusing dulu kat sini. Aku nak tengok mana port yang cantik untuk aku ambil gambar. So nanti aku akan share atau aku akan ambil klip-klip footage yang terbaik untuk korang. So okay guys, layan dulu. Welcome to Tanjung Ru. Tempat ni tak ramai orang tahu tak? Siapa yang tahu-tahulah. Tapi bukan macam Cenang orang tahu kan. Tanjung ni tak ramai. So guys, kalau korang nak OOTD tempat yang cantik, tempat ni bukanlah nak kata tak ramai orang tahu. Kalau orang dalam Langkawi ni confirm tahulah. Tapi orang luar, termasuk aku, confirm tak tahu. Ni baru tahu. So memang sini best. Kalau korang rasa nak bercamping kat sini pun boleh camping ni tak? Camping boleh. Dekat yang bahagian pokok-pokok sana tu, kau boleh gantung kau punya hammock lah. Gantung hammock kau, dan kau buka kau punya camping. Memang sebab kata siapa tu? Jackie ting aku. Woohoo. Masa depan boleh dapat air. Alright gang, kita orang nak nak check in lah ke next chalet, Casa Divina. So kali ni kita akan check in ramai-ramai. So ada Mikael, ada Mami, Puan Khatijah Tan, and bapak aku, adik ipar aku, bini aku, anak aku dengan anak buah aku. So tak tahu macam mana kat sana. Hopefully bilik dia best lah. Dan biasanya kalau kat Pantai Cenang memang confirm best lah. Malam-malam hujan. Nampaknya kita kena speed ni. Dah mula turun ni. Dah mula turun lah. Tapi ni tak laju gini. Tak laju. Okey lah, just nice. Sempat beli kopi dulu. Itu dah boleh berteduh. Ha. Last view tu. Oh ya.
Yo, what's up gang? Kita baru saja check in ke Casa Divina. Casa Divina? Bukan Casa Define. Divina. Divina ke Define ke lebih kurang lah kot. So guys, okay, inilah tempat dia. So basically kita dapat lihat ini adalah kawasan dia punya hall dia. Okay, ini adalah, aku kategorikan ni lebih kepada sebenarnya macam apa ni, homestay lah. So aku ingat mula-mula dia lebih kepada macam konsep chalet. Rupanya konsep chalet dia di depan sana tu. Itu jenis yang satu bilik. So dia untuk yang ni dia ada 3 bilik. Ni konsep villa lah. Boleh lah katakan villa. Walaupun hati aku berat nak jatuhkan ni kepada homestay je sebenarnya. Okay, apa yang menarik kita cerita apa yang menarik dulu lah. Dia ada flat screen TV sini. I think ni 32 inci, no, should be 40 inci kot. Dia ada hall dan villa ni dia boleh memuatkan 6 guest. So dan dia ada di sini, dia ada, kita nampak dia ada ruangan makan lah, meja. Dan aircon dia agak banyak juga. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 unit aircon. So setiap bilik semua dilengkapi dengan aircon. So yang menarik tu, di setiap bilik tu dia ada, dia sediakan dia punya touch card kan. So kau nak masuk kau kena touch sendiri. So dan setiap bilik juga dia dilengkapi dengan TV masing-masing lah. Dan dia ada peti sejuk yang tersendiri. Itu yang peti sejuk yang kecil tu kan. Dan aku menjangkakan sebenarnya kalau musim bilik penuh, diorang buka bilik ni untuk sebiji-sebiji juga, mana untuk sebuah-sebuah. So mungkin boleh katakan setiap bilik ni orang yang berlainan akan sewa lah. So untuk kita orang kali ni kita datang satu family, 6 orang dan 2 kanak-kanak kan. So aku rasa sesuai untuk keluarga yang besar. Okay, ini adalah bilik nombor 2 dia. So bilik nombor 2 dia dilengkapi katil single 2. Mana ni aircon dia? Single 2. Yang untuk bilik yang pertama tadi kita nampak tu king size. So toilet dia kita nak check adakah dia ada toiletries. Tak ada. Sabun pun aku tak nampak. Okay, ini suspend guys. Aduh. So kita buka juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, right. Ni dia punya bathtub. Aku ni tak suka kalau benda yang tutup macam ni. So kita buka aja. So ni bathtub dia. Okay, dia ada shower dia. And kita pergi ke bilik yang ketiga. Nombor bilik 1, 2, 3. So okay, ini adalah king size. Katil dia king size. Dan dia ada TV dia. Cumanya TV dia kau nak kena tengok. Kau kena tengok atas sana guys. Betul-betul dekat toilet. Kau tutup pintu, TV kat atas. Aku tak check lagi siaran apa yang ada. Dan aku tak sure sini ada wifi ke tak. Oh, dia adalah toiletries dia. Tapi sekarang macam ni lah. Tisu, shower cap. Ni apa benda ni? Shampoo ke Inai? Shampoo dia bagi paket macam ni. Sabun dia bagi macam ni je guys. So kau kena jimat-jimat. So toilet dia macam biasalah. So dia ada bathtub yang bersih. Boleh katakan bersih. So okay, ni dia punya bahagian dapur dia. Bahagian dapur dia ni. Okay, dia ada sediakan pinggan mangkuk kat sini guys. Dia ada bahagian mangkuk macam ni. Ada 6 unit. And air, okay, kopi ni semua dia sediakan. Dia ada tempat nak apa ni, nak toast roti tu. So dia ada sabun. So kalau korang masak kau boleh cuci pinggan kat sini semua. Dan disediakan sabun kat situ. So itu bagus. Sebab kadang-kadang kita kalau datang family ni kita akan bungkus makan dekat rumah kan. So bila kita memerlukan pinggan-pinggan macam tu. So ya yeah guys, so ni sedikit sebanyak apa yang aku boleh share kan, apa yang ada di dalam
Villa Casa di Fine ataupun Casa di Fine. So guys, aku akan get back dengan korang balik nanti. Aku akan try dapatkan footage yang best untuk korang dan apa saja aktiviti yang kita boleh buat dekat sini. So ciao dulu guys, bye.
Alright guys, hari ni adalah hari terakhir aku di Casa Divina. Hari ni kita kena check out. Yes, of course, kita kena check out pasal kita book untuk 1 hari je. Apa yang aku nak cerita atau apa yang aku nak share dengan korang untuk episod yang kali ni, kita orang berada di Casa Divina. Memang banyak aktiviti yang kita orang buat bersama-sama family. So ini lebih kepada aktiviti bersama keluarga lah. And seperti yang korang tahu, untuk kali ni aku check in bersama-sama dengan mak dengan ayah aku, and then Mikael dengan isteri dia dengan anak dia pun ada. So aku, wife aku dan anak aku. So total 8 orang lah, 6 adults, 2 kid. So untuk 6 orang dan 2 kanak-kanak, aku rasa tempat ni sangat selesa, sangat comfortable dan sangat memadai untuk keluarga yang ramai. And aku tak nafikan, memang Casa Divina ni memang dia punya strategi dia, dia punya lokasi dia sangat strategi. Itu dia berada di betul-betul di kawasan Pantai Cenang. So di Cenang Street tu, kalau korang duduk sini, korang tak payah bawa kereta sebenarnya, kau boleh jalan je dekat depan ni. In fact dekat kawasan Pantai Cenang ni banyak sangat aktiviti yang korang boleh buat bersama-sama. And kalau korang nak cari makan, memang banyak pilihan. Kau jalan depan sikit, kau akan jumpa food truck. Kalau korang nak makanan yang pelbagai kan. So kalau kau rasa kau nak makan seafood pun banyak tempat seafood yang kau boleh dapat kat sini. Tapi kalau kau teringin nak makan makanan western atau makanan Arab, bersepah guys. Dan kali ni aku datang, kawasan Cenang ni dia tak ramai sangat orang. Mungkin salah satu sebabnya adalah pelancong luar atau pelancong asing memang masih belum dibenarkan untuk masuk Malaysia. So yang ada kat sini memang kebanyakan dia orang kita lah. Dan ada juga Mak Saleh dan orang Arab 1-2 kerat macam tu lah, tapi tak ramai. So kau takkan rasa semak sangat sini. So apa saja aktiviti yang kita orang buat di sini? So mula-mula sekali, sebelum kita orang check in ke Casa Divina ni, Mikael bawa aku ke Tanjung Ru. Dia cakap kat situ memang port, kalau korang nak OOTD memang best. Laut dia memang jarang-jarang ramai orang. So tak ramai sangat yang pergi ke situ. So kalau daripada Cenang ke sana agak jauh sikit, tapi still okay. Pasal apa? Kau akan dapat satu scenery yang cantik gila guys. Kau akan dapat satu pemandangan yang memang luar biasa lah. So mula-mula aku pun macam okay lah, kita layankan je lah. So Mikael pun bawa pergi tunjuk kawasan-kawasan yang agak lain daripada dari Cenang ni. So mula-mula kita pergi ke Datai. So khususnya sana habis Datai, kita terus pergi ke Tanjung Ru. So memang aku agak terpegun dengan keindahan pantai yang ada di Tanjung Ru. So sampai kat sana saja aku ambil beberapa footage, aku ambil gambar OOTD bersama wife aku. And then selepas tu baru kita orang check in di Casa Divina ni. So aku datang dengan wife aku dulu dan mereka menyusul kemudian. So bila sampai saja kat sini, aku pun check in. Aku tak expect tempat ni seperti rumah atau villa. Aku pada mulanya aku expectation aku ini adalah seperti chalet yang mempunyai 3 bilik. Tapi rupanya chalet dia adalah di hadapan ni dia memang konsep sebuah lah, mana satu bilik. So dia tak ada konsep satu chalet yang dalam dia boleh muatkan 6 orang. Alright, apa saja yang kita orang buat kat sini pada hari pertama kat sini? So of course kalau dah ramai sangat family yang kat sini, kita akan gathering bersama-sama lah. Kita benda yang best buat pada aku adalah bila kita makan bersama. Sebab nikmat makan tu, bila korang makan dengan keluarga lain, compare kalau kau makan seorang kan, kau rasa macam makan seorang kadang-kadang tak feel sangat. Tapi kalau kau makan bersama keluarga, kau bawa dia keluar, so benda tu memang best gila guys. So mula-mula sekali kita orang pergi makan di Manhattan Fish Market, sebabkan ayah aku memang dah lama sangat dia rindu nak makan Manhattan Fish Market. Sebab dekat Ipoh katanya tak ada. So dekat KL banyak lah, since dia orang pun dah duduk kat Ipoh. So mungkin dia dah
teringin sangat nak makan Manhattan Fish Market. So kita orang pun pergi ke Manhattan Fish Market dan makan early dinner di sana. So kita orang makan awal, sebelum pukul 6 kita kat sana. So makan awal. Selepas makan, selepas kita menikmati masa bersama. So sebenarnya benda-benda macam ni, momen-momen macam tu memang susah nak dapat guys, especially kalau masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing kan. So itu adalah momen yang pada aku lah, aku rasa itu adalah momen yang terbaik kalau korang bersama-sama dengan keluarga korang. So korang makan bersama, so korang enjoy bersama, korang seronok bersama, korang share korang punya nilai kasih sayang bersama. So itu satu benda yang orang yang mempunyai rezeki kasih sayang macam tu akan faham apa yang aku maksudkan. So kita makan awal, kita dinner awal. Selepas habis dinner saja, Mikael suggest kita orang pergi lepak di Pantai Cenang. So Pantai Cenang ni sekarang dah lain guys. Dulu aku datang 7 tahun yang dulu memang lain daripada apa yang aku lihat sekarang. Kalau dulu tak nampak banyak bangunan-bangunan tinggi, sekarang ni boleh dikatakan pesisiran pantai ni penuh dengan bangunan-bangunan tinggi. Itu bangunan yang diorang dirikan, motel, chalet dan sebagainya lah. So sampai di hotspot Pantai Cenang tu, tempat diorang lepak tu, of course first kali aku akan nampak, kalau bukan aku, korang akan nampak satu signboard, bukan signboard, dia satu tulisan besar Cenang. So kat situ pun aku dah mula seronok lah. Kita akan nampak banyak aktiviti yang ada kat situ. Ada orang main basking, ada musician, ada budak-budak main bubble. Dan yang paling menarik perhatian kita orang sebenarnya adalah Mikael nak bawa kita orang pergi tengok pertunjukan lebih kurang lah macam dekat tepi pantai mereka letak kursi bin tu kat tepi tu dan tikar, dan korang boleh tengok ada budak-budak bermain kayu yang ada api tu tau. So tapi dengan syarat korang kena minum kat situ lah. Kita orang order air, kita orang order shisha. So sebenarnya Mikael nak sangat shisha kan. So kita boleh lepak lah sambil menikmati diorang punya performance. Dan memang super guys, diorang ni aku respect, aku salute pasal bukan senang nak bermain dengan benda-benda macam tu. Memang pada aku sangat berbahaya. So dia memerlukan praktis yang banyak, praktis yang betul-betul praktis lah sampai kau boleh dapat tahap kau boleh bermain benda-benda macam tu. So, of course kita orang enjoy dan menikmati seronoknya berada di situ. Anak aku pun memang seronok, dia memang pantang kalau pergi pantai ni. Of course dia akan main pasir sambil kita tengok, dia pun sibuk lah main pasir kat situ. And wife Mikael pun sempat pergi beli bubble tu. So dia orang main dengan budak-budak ni lah kat tepi sambil kita orang menikmati pertunjukan api tu dan layan shisha. Alright guys, sekarang tanpa melengahkan masa lagi, jom kita review bilik di Casa Divina. Apa yang best sangat di Casa Divina ni? So okay, kita bermula dengan dia punya konsep dan dia punya design tempat ni. So pada mulanya memang aku dah agak ini memang adalah tempat seperti chalet yang dia confirm dia bukan berdekatan dengan pantai. In fact nak pergi pantai kau kena seberang jalan, kau kena jalan ke depan sikit lah. Dia tak jauh pun. Di hadapan tempat ni kau akan keluar, first kali kau akan jumpa McDonald. So McDonald dengan tempat ni memang dekat gila guys. So sebelah McDonald ni adalah The Zone. So tempat korang kalau nak beli barang duty free tu memang dekat sangat dengan Casa Divina ni. So untuk lokasi dia memang strategi, memang ngam lah, memang senang sangat untuk korang nak berjalan di Pantai Cenang ni. So lokasi dia memang dia punya design chalet dia agak biasa-biasa saja. Dia bermain dengan konsep color hijau dan earth color lah. Color-color dia pun segar lah pada aku. Aku suka color-color macam ni. Dia bukan color yang terlalu menyelah. Dia memang nice untuk konsep chalet yang dibuat, konsep-konsep garden macam tu. So yes, dia punya design luar chalet dia ngam. Memang aku tak ada isu. Tapi untuk konsep dia punya villa ni, mungkin mereka panggil ni villa lah, aku agak kecewa sikit pasal dia basic gila. Dia macam konsep rumah orang saja. So kalau pada aku lebih kategorikan ini sebagai homestay. So memang mula-mula sampai aku tengok alamak, okay, kita tak masuk dalam lagi, so aku tak nak judge dulu. So
So bila aku masuk dalam, okay, not bad. Cuma dia tak sampai expectation aku lah. So tapi tak apa, aku letakkan ini kategori yang berbeza dengan konsep yang kita orang pergi pada hari pertama tu, iaitu Royal Cenang. So itu memang best tempat tu. So untuk tempat ni aku tak boleh samakan dengan tu, pasal ini kita mencari space untuk 6 orang. So of course dia akan berbeza konsep. So untuk konsep luar tu aku okey saja, tak okey lah. Tapi bila masuk kat dalam, sebenarnya agak selesa. Dia kalau korang nak cari satu tempat yang besar sebab korang ada banyak family, aku rasa tempat ni okey. Tempat ni sesuai untuk korang yang ada family yang besar. Sebab apa aku cakap yang tu, di dalam interior design dia memanglah nampak seperti homestay biasa saja, tapi dia punya selesa tu aku boleh katakan memang comfort gila lah. Dia punya bilik dia selesa. Aku tidur pun semalam memang nyenyak gila. Aircon memang banyak gila kat dalam rumah ni. Dia ada 5 biji aircon, dan setiap bilik dia memang dah letak TV yang telah disediakan. So memang dia tidak banyak mempunyai, aku rasa dalam tempat ni dia tak kreatif sangat dalam membentuk dia punya karakter homestay ni. Dia just basic saja, tapi it's okay, just nice. Kalau kau tanya aku berapa bintang yang aku nak bagi, aku akan bagi 6 bintang untuk dia punya design dan dia punya architecture dia di sini. So landscape dia pun okey saja. So apa yang aku boleh bagi adalah 6 bintang, guys. Alright, macam mana pula dengan kemudahan yang disediakan di villa ni? Honestly, aku tak nampak ada toiletries yang kita boleh ambil free lah. So kau tak akan dapat brush gigi percuma kat sini, kau tak akan dapat cotton bud, shower cap atau shaver. Tapi dia sediakan benda-benda basic lah, macam sabun. Dia ada satu sabun buku kecil tu kan. Dia ada air mineral yang disediakan. In fact, dia ada kopi, dia ada benda-benda yang itulah, kopi, teh, tu semua kau boleh pakai. Tapi yang best tu kat sini dia sediakan juga pinggan mangkuk untuk korang. So kalau korang pergi kat luar, kau beli makanan, kau bungkus, kau boleh makan kat sini. So kau tak payah pening-pening nak pergi cari mana nak cari pinggan ke apa ke, dia dah complete ada kat sini. So dia macam konsep homestay kan. So benda-benda macam tu adalah. And kemudahan lain yang aku tengok, of course dia dekat dengan Cenang Street ni. So tu mudah untuk kau nak bergerak lah. Dan dia punya servis seperti, cuma satu saja yang aku agak kurang puas hati, dia tak ada telefon kat dalam ni. Maksudnya kau tak boleh telefon operator dekat depan sana. Kau tak boleh nak pergi, kau tak boleh nak contact orang yang jaga front desk lah. Kalau kau nak, kau kena jalan kaki. Kalau kau malas jalan kaki, kau kena call dia punya ni lah, guna kau punya telefon lah. So itu agak kurang. So untuk kemudahan aku lihat tak banyak yang kau boleh nikmati, tapi sekadar benda-benda basic yang kau kena usahakan sendirilah. So dia punya kemudahan aku bagi 6 poin bintang juga, guys. Alright guys, macam mana pula dengan TV dan wifi dia? Okay, TV dan wifi dia, wifi dia ada kat sini, walaupun tak laju tapi boleh pakai lah. Line dia pun tak berapa nak clear kat sini. So mula-mula bila aku tengok dia punya wifi dia tak berapa nak memuaskan hati. Aku ingat TV dia pun mungkin tak ada siaran. Aku agak mungkin mereka hanya ada siaran basic. Tapi ternyata aku silap, guys. TV dia ada banyak siaran. In fact dia ada siaran movie, Fox movie, tak silap aku. So pada aku itu sesuatu yang positif. Korang takkan bosan dengan siaran yang ada kat sini. Siaran dia ada banyak. Dia ada kartun, dia ada movie, dia ada sport. And tak payah cerita pasal TV basic lah. 1, 2, 3 tu confirm ada. So kat situ aku rasa macam wow, not bad. Walaupun konsep homestay macam ni, di setiap bilik dia kau boleh tengok satellite TV yang mereka telah sediakan. So untuk TV dia aku selut. Memang memuaskan hati aku. Cuma wifi dia sedikit slow. So untuk review TV dan wifi aku bagi 7.5 bintang. Alright guys, macam mana pula dengan makan dekat sini? Okay, dekat sini aku yakin mereka memang tidak ada cafe mereka. Jadi kau tak boleh nak order room service.
Kalau kau nak, kau kena keluar sendiri ke Pantai Chenang. So disebabkan aku cakap tadi, dia punya lokasi dia memang strategik, memang lokasi dia memang ngam lah di Chenang Street. So kau tak ada masalah nak mencari makan. Cumanya di sini mereka tidak menyediakan breakfast untuk korang. So kalau nak, kau kena keluar. So makanan untuk di tempat Casa de Fina ni memang tak ada pilihan, kecuali kau kena keluar lah. So makanan aku akan bagi, disebabkan tempat dia yang sangat strategik, aku bagi 7 bintang. Alright guys, sekarang macam mana pula dengan dia punya harga di Casa de Fina ni? Okay, apa yang aku boleh katakan, memang pada mulanya aku sebenarnya aku tak ada plan pun nak cari satu tempat yang memang pada awalnya aku plan dengan wife aku, hanya aku dan wife aku saja untuk pergi cari hotel-hotel yang apa kata orang, untuk couple lah. So aku tak terfikir pun untuk nak cari satu tempat yang boleh bawa semua orang. So kebetulan aku tengok di Traveloka memang ada satu tempat, iaitu sinilah Casa de Fina, yang menyediakan tempat untuk 6 orang. So 6 adults lah. So aku tengok tempat dia not bad. Pasal gambar dia letak gambar chalet-chalet tu, dan dia letak gambar di dalam interior dia. So aku pada mula aku bayangkan, oh, dia punya tempat ni dekat luar ni dia design dia adalah macam chalet, dalam dia ada 3 bilik. Tapi ternyata sebenarnya tidak. Mereka tidak letakkan gambar luaran rumah ni, tapi hanya letak gambar di dalam saja. Tapi itu sebenarnya tak ada masalah. Sebab apa? Apa yang aku nak katakan, untuk 6 orang di tempat ni, aku dapat harga hanyalah 285 guys. So 6 orang 285 itu sangat murah. Dan aku rasa untuk harga ia berbaloi. Sebabnya kebiasaannya kau takkan dapat bilik yang harga bawah 300 untuk 6 orang. So aku rasa okey, harga dia reasonable, dengan sesuai lah dengan tempat ni. So kalau tempat-tempat yang lebih upstandard kan, of course harga dia akan jadi sangat mahal guys. Should be 1000, takkan bawah 300 lah, itu mustahil. Melainkan homestay lah, homestay yang bukan konsep chalet ni. So yang ini dia of course dia ada chalet, tapi dia ada juga konsep yang macam ni lah, nak kata homestay ala-ala villa macam tu. So untuk harga 285 kau dapat tempat yang begitu selesa, 3 bilik, memang space dia besar, aircon dia bersepah, TV dia bersepah, dia ada bathtub, tiga toilet tu semua ada bathtub. So 285 guys, aku rasa ia sangat berbaloi untuk bawa keluarga korang yang besar tu. So untuk aku, ia adalah harga yang berpatutan. Sebab apa? Kau boleh menikmati tempat ni. Yang paling penting, kau menikmati Pantai Chenang ni dengan seluruh keluarga kau. So harga aku rasa memang ngam sangat. So untuk harga aku bagi 8.5 bintang guys. So ya guys, untuk kali ni korang dah tengok episod di mana kita orang check in di Casa de Fina. So tempat ni adalah tempat yang sesuai untuk korang bawa keluarga korang yang sangat besar. Tapi ialah besar tak besar pun, sebenarnya korang boleh bawa lebih kalau tempat ni korang sewa kan. Tengoklah, setengah tempat dia agak tegas dalam berapa ramai kau boleh bawa. Tapi kalau setakat kau ada keluarga 8 orang, 9 orang, kau rasa tidak ada masalah untuk korang bawa semua keluarga kau datang untuk tidur di sini. And sebab tempat dia memang besar, so kau boleh share tempat lah. So ya guys, apa yang aku nak cakap, momen kita orang di Casa de Fina ni memang satu momen yang aku takkan dapat lupakan lah. Memang momen yang best. Kita dapat menikmati keseronokan ni bersama-sama, makan bersama-sama, pergi ke Pantai Chenang, melihat pertunjukan api tu bersama-sama. And then so sesuatu yang seronok untuk aku kongsi dengan korang. So ya guys, untuk korang yang mana yang dah tonton sampai habis, seperti biasa aku ucapkan terima kasih guys. Jutaan terima kasih kepada korang yang menonton daripada episod awal sampai episod akhir ni. Korang, apa yang aku boleh cakapkan, korang ni memang awesome. Dan aku sentiasa doakan korang supaya murah rezeki dan panjang umur. Dan mana yang belum subscribe tu guys, please subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk share video ni kepada kawan-kawan korang. Dan
tolong aku guys, tolong aku kembangkan channel ni. Sebab apa? Korang adalah tulang belakang aku. So sekali lagi guys, thank you again kepada korang yang dah menonton sampai habis. Tapi untuk kali ni, untuk episod ni belum habis lagi guys. Pasal selepas ni aku nak check in ke Dash. So hotel Dash ni memang tengah viral. So aku tak sabar nak pergi sana dengan wife aku, dan kita nak tengok dan kita nak explore apa yang ada dekat sana. Ya guys, kita jumpa untuk next video. Aku harap korang dapat stay tune. Aku harap korang setia bersama dengan channel ni. Okay guys? Right, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang setia menonton channel Andre Brothers. Ciao guys.